Okay, let's get down to business supaya semua cikgu-cikgu yang interested boleh launch terus benda ni ke dalam grup WhatsApp kelas masing-masing dan buat. Sebab kita ada seminggu lebih lagi untuk kita punya semi-lockdown ni. Jadi, saya andaikan anda telah masuk ke dalam Flipgrid dan juga tengok page ni, page depan sekali, Educator Login ni. Jadi, gunakan akaun Google ataupun Microsoft Login. Sebab kalau Google punya akaun adalah across semua akaun-akaun yang kita YouTube, Facebook semua kat sini. Jadi, saya gunakan Google Login. Jadi, dia akan alih arahkan kita ataupun redirect kita kepada akaun-akaun kita ada. Okey, jadi saya pilih akaun yang saya selalu guna untuk Flipgrid. Jadi, login successful akan membawa kepada kita punya home view di Flipgrid. Jadi untuk hari ini saja, untuk video ini, kita hanya akan menyentuh mengenai tab My Grid sini. Untuk tab My Activity ni adalah untuk apakah pencapaian kita selama kita telah guna Flipgrid. Iaitu saya telah ada sebanyak 2 minggu dan 1 hari punya video. Ni semua saya punya capaian semua batch kita kena kutip ni. Student-student saya buat video untuk kerja rumah dia waktu restricted movement order ni. Dan juga saya baru saja menjadi Certified Educator Level 1. Okay, kita get down to it. Kita tengok My Grids. Yang lain semua di sini adalah untuk Level 2 Certified Educator. Jadi kita cakap untuk Level 1 dulu. My Grids. Okay. My Grids ni adalah seperti kelas anda untuk subjek anda. A grid is for your classroom or learning communicator. Okay, yang ni kita boleh secara mendalam boleh baca. Tapi untuk pendek kita buat macam ni. Macam mana nak buka kelas? Okay, kita klik Add New Grid. Letak nama, contohnya kelas contoh. Okey, ada 2 cara yang saya rekomenkan school email ni sebab dia panjang lebar kan. Jadi tak payah guna school email. Senang lagi kalau keadaan sekarang yang anda tidak mempunyai akses kepada murid-murid nak bagi apa-apa tu, lebih senang adalah memberi link. Itu kita guna public and PLC. Share your grid, kita boleh share link untuk murid-murid masuk dan memberi respon pada tajuk. Okey, kita klik yang ni, kita pilih yang ni. Untuk QR code yang hari tu, student ID ni, tapi tak apa, kita guna yang ni dulu. Okey, jadi kita boleh create sendiri kita punya link. Okey. Supaya senang orang ingat. Okey, so is available. Kalau tak available dia cakap sini not available. Jadi kita boleh pilih flipgrid.com kelas contoh. Klik next. Okay, jadi kita mempunyai option atau pilihan untuk menambahkan password terpulang. Kalau nak rasa ada password, ubah password. Tak mau password, tak payah password. Okay, letak password. Kalau letak password, kena letak minimum 8 characters of 2 characters. Jadi kalau tak mau letak password, lebih senang. Sebab kan ada benda yang nak rahsia sangat, selalunya perkara-perkara yang kerja mengenai rumah saja. Mengenai kerja rumah saja. Kecuali kalau mengenai kerja ke team building ke syarikat apa semua, letak password senang. Okay, klik next. Jadi kita dah ada satu link gini yang kita boleh share tu, kita copy. Kemudian kita share kepada WhatsApp group kelas kita. Kita boleh terus memberi kerja rumah kepada murid video response. Okay. Kita juga boleh share dia kepada Microsoft Teams ataupun Google Classroom. Kepada yang masih lagi aktif menggunakan Google Classroom, dipersilakan share kepada Google Classroom anda. Sebab kelas saya baru tahun 1 belum mendapat lagi akaun email Google Classroom mereka. Jadi saya menggunakan Flipgrid ni. Jadi saya tak pasti apa. Jadi terusnya kita pilih grid. Grid ni seperti biasa kita ingat kelas kita. Okay. Jadi kita dah ada kelas. Ini feed kelas kita. Untuk kelas certificate contoh kelas contoh. Kelas yang pertama. Okay, ini adalah tajuk. Okay, untuk kita edit apa-apa setting untuk kelas kita, kat sini gambar pensel. Okay, gambar pensel kita tengok. Okay, yang tadi kita buat. Okay, tajuk. Ubah nama kelas pun kat situ. Jenis type pun kat situ. Okay. Kalau nak tak password, masih lagi boleh edit di sini. Anyone with Flipgrid password can join and view. Okay. Untuk record a video, participant will verify the MO using Microsoft Google. Yang ni penting. Jadi, kalau menggunakan budak sekolah rendah, boleh mereka menggunakan telefon mak atau bapak mereka. Kalau sekolah menengah, selalunya memang akan ada email sendiri. Jadi, kita boleh pilih untuk mendapat notification daripada Flipgrid sama ada murid upload tak upload. Okay. Murid ni yang penting download and share. Boleh download ke tak, activate. Yang ni boleh kamu boleh explore sendiri.
Kalau nak letak caption, letak. Tapi kebanyakan caption yang letak kalau video bahasa Melayu agak mengarut. Jadi, tak boleh letak caption pun tak apa. Tapi kalau nak try, on je. Okay. Jadi, personalize. Kita boleh pilih dia punya cover ni. Contoh nak gambar budak-budak sikit, gambar buku kan, gambar nature. Gambar buku. Letak buku sini. Okay. Nature ke, people ke, tekstil. Kita boleh pilih macam-macam kat sini. Dan juga kita boleh upload sendiri. Dah siap tu, create update grid. Okay, dah update grid, dah. Kita dah ada kelas kita, dah setting. Siap. Okay, jadi kalau kita nak menggunakan QR code, kita patah balik contoh kata, kita mulakan balik. Kalau kita nak mula buka kelas tu dengan QR code, kita add a new grid. Kita buat balik kelas yang berlainan, kelas yang sama. Kalau kita tak mau gunalah, kata nak bagi budak rasa macam mana nak elemen merentas kurikulum menggunakan IT QR code. Yang ni kita pilih student ID. Okay, kita klik. Kita pilih lah. Tadi macam tadi sama, perkara yang sama kita buat. Kelas contoh 2 lah kita kata letak. Okay, 2. Contoh 2. Okay. Caps lock. Tak ya, dia takkan caps lock. Kelas contoh 2. Okay, nasib baik ada. Okay, next. Okay, di sini yang penting. Cikgu perlu ada, kalau yang paling senang sekali, guna senarai nama yang dah ada dalam bentuk Word ataupun Excel. Kita copy masuk dalam template ni. Template ni kita kena download. Kita download. Sudah benda ni. Okay. Download kan, dia akan download pada kita. Selalunya dalam Microsoft Windows, benda ni dia akan download pada kita dalam bentuk macam ni. Jadi ini kita isi, kita boleh copy and paste nama, tapi saya nasihatkan nama bagi nama pendek. Sebab kalau tak nanti kita print, nama dia panjang, dia bagi cacar merba kepada kita punya QR code. Persembahan dia lah, estetik dia tak elok. Jadi ni nama pertama, selalu putih dan nama pertama, nama kedua kan. Selalu saya letak nama pertama, nama pendek budak. Yang belakang sekali saya letak nama kelas. Contoh macam Alia, 1 bijak. Student ID saya letak balik Alia. Jadi senang untuk ingat. Jadi yang dah siap, contohnya, okay, kita dah siap benda tu. Jadi kita dah copy apa semua, kita save as CVS nah. Save as CVS. Kemudian save dan CVS dalam kita punya laptop. Kemudian kita upload balik dalam sini. Saya bagi satu contoh yang kelas saya. Okay. Upload. Okay, dah semua ada. Alhamdulillah. Okay kan, tak payah key in satu-satu. Kalau kita rasa rajin dan cuti ni panjang, kata lama lagi lockdown, kita key in lah satu-satu benda ni. Kemudian klik add. Klik satu-satu add. Yang tu saya buat terlepas. Sebab tak pandai sangat. Tahun ni lebih pandai. Okay. Dah semua ni jadi, kita klik next. Lepas kita klik next, okay, kita boleh mempunyai option atau pilihan untuk print student list. Kita boleh print satu-satu, tapi lebih bijak print semua. Okay. Bila print semua, dia akan keluar macam ni. Ya, itulah yang persembahan yang kita nakkan. Yang kita bila kita bagi kat student dia pun macam wow. Okay, jadi macam biasa. Apa semua ni, okay, nampak atas ni flip code ni student ID dia kan. Jadi kalau kita tulis nama budak tu yang penuh, kita cut and paste, kita tak edit, memang nama ni penuh sampai ke ujung. Jadi yang tu kita tak mau, kita nampak estetik dia cantik. Okay, dah tu klik print and everything. Seperti biasa, cikgu-cikgu lebih pandai. Okay, dah benda ni disimpan. Okay, jadi dah kita print satu tu, kita launch our grid. Macam tadi. Sama, kita boleh copy, share kat WhatsApp, share kat Google Classroom, apa semua. Okay, kita go to our grid. Dah siap satu kelas menggunakan QR code. Sebelum ni menggunakan share link. Sekarang macam mana kita nak add topik? Okay, yang ni adalah seperti hari tu yang di video yang pertama saya. Yang saya gunakan untuk QR code. Yang ni. Nak rakam, record respon, macam mana nak gunakan video, kamera ni semua. Sila view video saya yang sebelum ni. Yang macam mana nak akseskan Flipgrid menggunakan QR code. Tapi sekarang saya nak ajar macam mana kita nak buat topik yang berlainan dalam kelas yang sama. Okay, kita pergi balik kelas tu. Okay, add a new topic. Kita nak letak contoh, katakanlah tajuk pets kan. Contoh kita nak buat tajuk pets kat sini. Create topik tajuk pets. Pets.
Okay, recording time. Berapa lama kita nak bagi dia record? Kita boleh bagi dia sama. Paling lama sekali 5 minit. Jangan bagi lama-lama. Bagi sikit-sikit je, aku tak jenuh. Kita nak tengok bagi markah dengan grading. Ya, kita boleh grading kat sini dan kita boleh bagi feedback. Itu yang bagus yang boleh grade. Okay, prompt ni adalah kita bagi soalan dia. Kita tulis kat sini. Okay, fokus. Kita boleh upload apa-apa. Kita boleh record video untuk dia tengok, jawab. Upload video yang sedia ada. Dan selalunya saya letak video saya daripada YouTube. Video daripada YouTube saya letak kat sini. Contoh. Tak apalah, kemudian kat sini faham sendiri lah kan. Okay, add emoji kita boleh buat. Semua ni sekarang ni adalah sekarang bersangkutan dengan Flipgrid nanti. Jadi kita boleh buat Kahoot, kita boleh ni semua dia jawab kat sini. So instead of kita directly guna Google Classroom, kita juga boleh menggunakan Flipgrid ni sebagai platform kita. Kita juga boleh attach daripada Google Classroom. Tapi juga boleh menjadi tempat untuk budak go to home kepada kita punya online learning. Okay, dah habis-habis semua tu. Kliklah. Okay, saya terpaksa type untuk tunjuk contoh. Ceritakan mengenai pets anda. Maaf campur bahasa. Tapi ini sekadar contoh. Okay, dah semua. Kita boleh macam add a GIF. Selalu saya kalau tak larat apa-apa, boleh add GIF. Cats. Next kan. Okay, dia search gambar cat. Kita boleh pilih lah gambar-gambar yang comel. Okay, pilih gambar main telefon. Okay, yang 3 beradik ni lah. Kita pilih. Okay, dah ke? Okay, select. Okay, dah ada nanti add media kat sini. Lepas tu kita create topik. Internet ni mungkin lambat sebab semua orang dah menggunakan internet dalam masa lockdown ni. Okay, dah creating topik. Dia sambil dia create tu, kita bercakap mengenai Flipgrid secara amnya. Saya telah mendapat certification level 1. Jadi selepas ini, untuk mendapat certification Flipgrid Certified Educator untuk level 2, saya perlu menggunakan Mixtape, Gridpals and Disco Library ni dalam saya punya pembelajaran. Jadi itulah beza level 1 dan level 2. Sekarang ni saya dah ada level 1. Jadi level 2 ni memerlukan masa yang banyak. Sebab untuk menjadi ke level 2, anda perlu menggunakan Flipgrid selama 6 bulan dan ke atas. Jadi saya rasa setakat ini kita dah boleh menggunakan Flipgrid secara amnya. Sebabkan internet lambat, saya pun nak cuba cut down the time untuk view video ni. Jadi saya rasa anda gunakan kaedah cuba jaya dan explore Flipgrid ni. Dan semoga berjaya dalam waktu kita semi lockdown ni. Semua orang stay safe. Don't forget to wash your hands and maintain social distancing about 1 meter. Good luck to all. Terima kasih.